Bertemu kembali di Buletin Awani dengan perkembangan banjir di Pantai Timur. Banjir di Terengganu bertambah buruk dengan menyaksikan semua daerah terjejas. Untuk perkembangan lanjut banjir di sana, kita lintas langsung bersama dengan Nur Fazizai Ali, Wakil Astro Awani Terengganu. Teruskan dengan laporan Fazizai. Baik Naila, terima kasih Naila di Bukit Kewangan. Hari ini merupakan hari keempat negeri Terengganu dilanda banjir menerusi gelombang ketiga yang mula melanda sejak Rabu lalu. Cuaca yang baik sejak pagi semalam juga menyaksikan jumlah mangsa yang terjejas ini menunjukkan penurunan berbanding lebih 2,000 mangsa yang terjejas pada sebelum ini. Baik Naila, setakat jam 10 pagi ini seramai 1,621 mangsa masih berada di pusat pemindahan. 416 keluarga itu masih ditempatkan di 48 PPS melibatkan 7 daerah di negeri Terengganu dan satu daerah telah pulih sepenuhnya iaitu daerah Hulu Terengganu yang mula dilanda banjir sejak Khamis lalu Naila. Baik Naila, bila berlakunya bencana banjir pasti ada cabaran, halangan maupun kekangan yang terpaksa dihadapi oleh mangsa-mangsa banjir ini untuk berpindah ke pusat pemindahan banjir. Ada di antara mereka mengambil tindakan awal untuk berpindah ke pusat pemindahan dengan lebih awal kerana bimbang air akan naik secara mendadak. Namun ada di antara mereka juga memilih untuk berada di rumah kerana kekangan masalah kesihatan yang dihadapi oleh ahli keluarga mereka Naila. Itu antara cabaran dan juga halangan yang saya temui menerusi tinjauan yang saya lakukan di beberapa lokasi banjir pada kali ini Naila. Kita ikuti perkongsian dan juga luahan daripada beberapa mangsa banjir yang terjejas ini Naila. Tahulah keadaan air itu ada boleh sudut ke mana dan mak saya tak nak pindah sebab keadaan mak saya. Dia memang tak boleh kata orang dengan keadaan dia tu, dia tak boleh duduk tempat yang ada orang ramai. Lepas tu dengan keadaan fizikal dia yang keadaan kencing tak terurus, makan tak boleh nak makan benda yang sembarangan. Jadi keadaan sakit dia pun kita kena jaga tahap itu macam mana. Jadi itu sebabnya saya tak nak, mak saya ni bukan kata tak nak bagi tempat pemindahan, tapi keadaan dia tu. Jadi nanti mungkin akan menyusahkan keadaan orang lain ataupun benda tu akan jadi satu benda yang kita kena special untuk dia. Masalah nak main pindah. Lah nak pindah ni payah jadi. Lepas tu lama dalam pukul 1 tu naik air. Naik air ngejuk. Kata padan roh, lama kau naik air. Dapur tu penuh. Penuh roh. Kata padan roh, kata anak sunat orang rumah kerja. Kerja. Lepas tu telefon kaya dia. Suruh balik, masuk habis dapur. Kejap sangat masuk dalam rumah, tengah tidur orang. Okey Laila, setakat ini daerah Marang masih merekodkan jumlah mangsa tertinggi yang terjejas iaitu 527 mangsa masih berada di pusat pemindahan. Manakala daerah Besut dan juga Setiu masing-masing merekodkan lebih 200 mangsa yang terjejas Laila. Kalau ketika ini kita lihat keadaan cuaca bertambah baik dan berkemungkinan jumlah mangsa yang terjejas ini akan berkurangan jika keadaan cuaca ini berpanjangan Laila. Namun itu bukan satu jaminan kerana kadang-kadang fenomena air pasang besar ini juga boleh menyebabkan jumlah mangsa yang terjejas ini sedikit meningkat. Bagaimanapun semua pihak termasuk APM, bomber, polis dan juga penduduk kampung sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan jika banjir kembali melanda kediaman mereka. Baik, tadi Fazli Zai ada melihat kepada situasi mangsa banjir, keluhan mereka yang mengalami masalah kesihatan misalnya yang mungkin menjadi faktor mengapa mereka tak nak berpindah kepada pusat pemindahan sementara ini. Adakah itu antara faktor punca utama mengapa mereka tak nak berpindah kepada pusat pemindahan? Adakah kita perlu melihat kepada fasiliti yang perlu ditambah baik di pusat pemindahan ini? Betul Laila, jika kita lihat kalau berada di pusat pemindahan ini adalah orang kata mungkin alternatif terakhir khususnya kepada mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti mangsa yang saya temui ini, mereka baru sahaja di mana ibunya baru sahaja menjalani pembedahan di bahagian usus. Jadi mereka memerlukan satu tempat yang selesa untuk merawat ibu mereka kerana mereka bimbang jika berada di pusat pemindahan dan bercampur dengan mangsa-mangsa banjir akan menimbulkan konflik yang lain di antara mereka dan menjejaskan kesihatan ibu mereka. Justru itu mereka berharap jika ada satu ruangan khas yang disediakan ataupun yang lebih selesa untuk ibunya berlindung dan mendapatkan rawatan, mereka sedia untuk berpindah. Namun alternatif terbaik setakat ini mereka merasa ianya tempat berkenaan agak tidak sesuai kerana mangsa banjir juga agak ramai di setengah tempat dan mereka memerlukan satu ruangan khas dan mereka setakat ini memilih untuk berpindah ke rumah ahli keluarga kerana mereka jamin ianya lebih selamat untuk diduduki di musim bencana ini Naila.
Ya, dan Fazizah, kita juga khawatir dengan peningkatan jumlah mangsa banjir di pusat pemindahan sementara ini. Kita juga perlu fikirkan tentang faktor ataupun masalah kesihatan wabak yang kita tahu masih lagi menjadi ancaman terbesar iaitu COVID-19. Jadi kita tahu ada SOP yang dijalankan di pusat pemindahan ini. Bagaimana situasi ketika ini? Adakah berlaku himpunan secara beramai-ramai di PPS ataupun SOP masih lagi dapat dikawal secara ketat? Okey Nela, bila berlakunya ramai perpindahan, SOP berkenaan mereka masih cuba untuk patuhi, namun ada kalanya ada yang terlepas. Bagaimanapun pihak-pihak yang mengawal di pusat-pusat pemindahan itu sedaya upaya mengingatkan para mangsa banjir ini agar sentiasa mengikuti SOP yang telah ditetapkan kerana kita masih lagi dalam pandemik COVID-19. Dan menerusi pemerhatian saya juga Naila, ada sesetengah pusat pemindahan ini menyediakan pelitup muka dan juga hand sanitizer bagi mengingatkan mangsa-mangsa banjir ini untuk menjaga kesihatan mereka. Dan kawalan yang ketat juga turut dilakukan di pusat pemindahan. Walaupun ada segelintir yang berkumpul, namun ianya berjaya diuraikan oleh petugas-petugas yang berada di setiap pusat pemindahan itu dan seringkali mengingatkan mereka kerana bencana pada kali ini kita berada pada norma baru dan bukannya berada pada keadaan seperti sebelum-sebelum ini. Naila. Baik, terima kasih Nur Fazizai, ahli wakil Astro Awani Terengganu untuk laporan banjir itu.